الله العظيم لا إله إلا الله الحي القيوم استغفر الله العظيم لا إله إلا الله الحي القيوم استغفر الله العظيم لا إله إلا الله الحي القيوم استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. أنت رب المولى نعم المولى ونعم النصير. وعلى آله وصحبه وسلم. وأن نتعلم وتعليم تذكر وتذكير ونافع وانتفاع وإفادة واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Sama-sama kita buka majlis dengan bacaan Al-Quran Kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam mujtahidin, para ulama, para awliya, para atqiya, para salahat, para mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyariqil ardi wa magharibiha wa ila ammatil muslimin ajma'in. Karamil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Apa khabar semua pada pagi ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat wal afiah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan bima huwa ahluh. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan bima huwa ahluh. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan bima huwa ahluh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita sekali lagi. Insya-Allah hari ini kita nak kenali tajuk lain pula lah. Kita nak kenali sebahagian musuh-musuh kita. Dan kita nak tadabbur sikit daripada Al-Quran ini berkaitan yang Allah Taala sebutkan musuh-musuh kita ini. Kita dalam jiwa kita ni, keadaan dari kita ni ada musuh-musuh yang zahir, musuh yang tak nampak. Zahir ada, yang batin pun ada. Yang nampak ada, yang tak nampak pun ada. Yang nampak ni macam biasalah manusia ni, hak nampak. Itu musuh juga. Jadi kalau kita lihat yang pertama sekali, para ulama mengatakan musuh yang terdekat dengan kita ni ialah nafsu kita sendirilah. Sehingga manusia menjadikan musuh nafsu tersebut sebagai hawa nafsu dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah kamu melihat manusia ini mengambil hawa nafsu mereka sebagai tuhan mereka? Jadi macam mana apa yang Allah Taala masukkan dengan menjadikan hawa nafsu sebagai tuhan ni? Kadang benda tersebut ada kita ni kat rumah, tapi seronok nak beli. Tapi saya percayalah hak depan saya ibu-ibu ni dia beli untuk apa banyak tu. Dulu saya komen juga je. Mak beli apa banyak-banyak pinggan mangkuk ni. Tapawai ni beli buat apa? Nanti gunalah. Lama duk tengok tak guna-guna pun. Rupanya masa kita kahwin, mak bagilah, naik ambil. Tu dia. Jadi alhamdulillah insya-Allah. Kadang bab makan pula. Alhamdulillah insya-Allah. Kita dah makan kenyang dah. Tapi dah rasa alang-alang boleh sumbat lagi ni. Padahal Nabi kata apa? Perut ni 1/3 ruang tersebut untuk makan. 1/3 lagi untuk minum. 1/3 lagi untuk nafas. Tapi ruang nafas kita ambil semua. Maka kita dah dikira sebagai turut hawa nafsu kita ni. Sama dah. Ada keadaan kadang-kadang kita dah dengar azan. Kita duduk saat rehat jadi sejam. Kan? Gaya duk tengok berita, sat dulu. Ni hak kecil ni pandai ni. Bila orang azan saja dia suruh sembahyang. Lepas tu dia menyanyi lagu. Sepohon kayu daunnya rimbun.
1000 tahun kalau tak sembahyang tak ada apa. Jadi ada keadaan kita macam tu. Ini benda yang bermain dalam musuh ni. Nabi kata jangan bagi kita kalah dengan dia. Kenapa kalah dengan nafsu ni tak dikira sempurna iman. Nabi kata la yu'minu ahadukum. Tak beriman kamu. Bermaksud tak sempurna iman kita. Sehingga hawa nafsu ni hatta hawahu tabi'an lima ji'tu bih. Sehingga hawa nafsu dia mengikuti apa yang aku bawa. Jadi kita bukan ikut nafsu, nafsu kena ikut syariat. Kena ikut apa yang kita nak bawa pada syariat ni. Ini musuh kita yang pertama, Allahu Akbar. Yang mana Allah Ta'ala mengatakan bahawasanya kita menjadikan hawa nafsu ini sebagai Tuhan kita. Bergantung pada keadaan seseorang lah. Perempuan cara perempuan, lelaki cara lelaki, hak remaja cara remaja. Itu nafsu dia. Na'udzubillahi min zalik. Kadang nak baca Quran, handset bunyi, WhatsApp masuk, tengok dululah. Gaya duk balas, Allah. Gaya mula nak baca Quran sikit, Allah, orang datang pula. Contohlah, ataupun ada kerja nak kena buat. Jadi kita telah menjadikan hawa nafsu kita ni sebagai Tuhan. Na'udzubillahi min zalik. Tu Allah Ta'ala sebut tu bukan kawan. Jadi sebagai Tuhan tu. Maksudnya diikut sungguh apa kehendak dia. Ada yang kedua, boleh jadi musuh kita ni juga apa dia? Diri kita sendiri. Sebab tu pagi-pagi mungkin Ustaz Azan dah terang dah berkaitan dengan kita nak baca wiridul latif tu kan, ataupun wirid-wirid yang lain. Di antaranya kita minta doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni a'udzuka minal ajzi wal kasal. Minta lindung daripada kita ni lemah. Tak larat sebab Nabi puji. Siapa yang mukmin yang kuat ni, al-mu'min qawi, yang kuat. Dia semangat. Ini Nabi puji. Ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Lebih Allah Ta'ala sukai daripada orang mukmin yang lemah, yang tak semangat. Ini kadang tak larat dah, tapi rasa semangat nak datang pengajian yang Tuhan puji ni. Ini Nabi puji. Tapi di antara Nabi minta lagi, wal kasal. Minta lindung daripada sifat malah. Tambah-tambah kalau orang yang bekerja ke sebagainya, ataupun urusan itu kita melibatkan orang ramai, bila kita malas, maka berjangkit malas tadi tu. Maka sebab tu Nabi suruh tutup mulut bila mana kita menguap. Kata guru kami Syekh Fatih Atrabi, hafizahullah ta'ala, kerana bila kita tutup mulut ni, sifat malas tersebut dia tak turun, tak berpindah kepada kawan sebelah. Kadang kita semangat dah, kawan tu menguap pula dah, tak tutup mulut. Mengantuk dia tu, malas dia tu pindah kat kita, berjangkit. Tu hikmah kenapa Nabi suruh tutup mulut. Jadi sebab tu masa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya cerita sikit guru saya ni Syekh Yusri hafizahullah taala di Mesir dahulu ni, kalau saya terkesan sangat ni masa kami sembahyang tarawih lah. Heran tengok dia, umur 60 lebih dah. Kalau 10 malam pertama Ramadan ni sembahyang tarawih, lepas isyak tu ke 9 sampai jam 12. Selang sikitlah tengah-tengah tu pengajian kitab hadis. Masuk 10 malam kedua tu tarawih saja, tak kira lagi tahajud. Masuk 10 malam kedua, tarawih ni sampai pukul apa? Pukul 3 lebih itulah. Berhenti sekejap, sambung balik tahajud. 10 malam terakhir tak tidur dah, tak ada tahajud, semua tarawih je. Jadi satu makhruk, satu rakaat berapa makhruk baca? 8 makhruk. 8 makhruk tu bintang, berapa muka surat lebih kurang tu 8 kot tu. Jadi kami hak muda-muda ni tahu dah, satu rakaat Syekh akan baca 8 makhruk. Kita pun tanda dah 1, 2, 3. Tempat ni Syekh nak rokok lagi ni, kita kecoh. Dekat-dekat Syekh nak rokok baru angkat takbir. Tu dia. Jadi Syekh kata, hampa ni sepatutnya aku yang kecoh macam tu dengan umur aku ni 60 lebih. Tapi kamu muda-muda macam tu dah. Kemudian masa subuh pula lama. Dah lah mengantuk. Subuh lama, tak larat. Habis subuh tu ingat nak landing lah. Baca wirid, kemudian baca Allahumma salli ala Muhammad. Quran dulu tadabbur, ikut riwayat. Lepas tu baru masuk syarah hadis. Bayangkan dah lama dah. Tengah malam tu. Subuh pula, sampul lepas subuh sejam lebih. Yang lebih ajaib,
Syekh buat apa? Syekh ni kerja sebagai doktor pakar bedah. Lepas tu pergi kerja. Kami buat apa? Membongkang situ. Landing terus. Kami pun tanya, Syekh macam mana boleh dapat semangat macam ni? Kuat sungguh ni. Saya kata ni aku ambil semangat ni daripada guruku. Dan kita ni juga sebagai guru, sebagai ibu ayah, tunjukkan semangat ni. Jangan sampai kita ni semangat tidur banyak. Jangan sampai semangat malas kita ni nampak kepada anak-anak. Tunjuk kita ni semangat. Jadi macam ni lah. Mungkin anak-anak berkata, tengok ni mak ayah ni kaki mengaji ni, Masya Allah. Anak pun turun semangat. Ini mudah-mudahan macam itulah. Menjadi semangat untuk anak cucu kita, Insya Allah. Maka Nabi minta lindung apa ni? Minta lindung daripada musuh kita sendiri. Iaitu rasa sifat lemah, rasa tak semangat, rasa malas. Nabi minta lindung. Kerana dia berkaitan dengan kesan pada orang lain. Di antaranya lagi, kalau kita lihat yang ketiga, ada perkara-perkara yang kita tak nampak, musuh tak nampak ni, kita sedia maklum syaitan. Syaitan ni maksudnya apa? Dia ambil daripada perkataan syaitana. Ai ba'uda anil haq. Apa maksud syaitana? Syaitan ni daripada perkataan syaitana. Iaitu maksudnya apa? Ba'uda anil haq. Jauh daripada kebenaran. Ataupun jauh daripada rahmatillah. Ba'uda an rahmatillah. Jadi syaitan ni maksudnya jauh daripada kebenaran, jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Dan disebutkan dalam ta'rif syarak yang lain, fakullu ma yub'adu kanil haq fahuwa syaitan. Setiap benda yang menghalang kamu ni daripada kamu ikut kebenaran, ikut benda-benda baik, fahuwa syaitan, itulah syaitan. Jadi syaitan ni ada dua bahagian. Kita nak tengok sikit tadabbur ni. Syaitan ni dua bahagian. Satu syaitan jin. Satu syaitan manusia. Ada tak kadang-kadang kita nak datang pengajian, nanti dululah. Minggu depan ada lagi kot. Mungkinlah ada kawan-kawan macam tu. Ni alhamdulillah ni. Ada kawan-kawan yang tarik kita ni sama-sama ikut pengajian. Jadi ada kita nak bagi sumbangan, kadang saya dapat dia panggil apa ni? Ibu-ibu lah duk komen ni. Ustaz, saya ni kadang-kadang tengok orang nak yatim rasa kesian. Tak boleh. Tengok sekian. Tapi anak ni tak bagi ni. Ibu tak payah ibu. Simpan. Nanti kami macam mana? Nampak? Anak pula halang. Sebab tu ada dalam hadis Sahih Bukhari, kadang-kadang mak ayah ni baik. Suka kepada ketaatan, kebaikan, sedekah. Tapi anak jadi penghalang. Jadi, kalau nak ikut tarikh ni, setiap benda yang menghalang kamu buat kebaikan, tu namanya apa dia? Syaitan daripada sudut manusia. Tapi jangan panggil dia syaitan lah. Cumanya, yang kedua bahagian syaitan jin. Antara syaitan jin, syaitan manusia ni yang mana lebih bahaya? Sudah, semua setuju ni, macam dah bincang dah. Sepakat semua ni. Apa bukti syaitan manusia lebih bahaya daripada syaitan ins? Bukti pula dah. Apa bukti dia? Ada bukti tak? Ini soalan ni pernah ditanya kepada Sayyidina Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Apa antara syaitan jin, syaitan manusia yang mana lebih bahaya? Beliau sebut syaitan manusia. Nampak? Kerana syaitan jin yang tak nampak ni, kalau kita nak sembahyang sunat, kita baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia lari. Ni nak baca Quran ni, sunat kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia lari. Tapi syaitan manusia baca bila macam mana pun tak lari seperti tu je. Dia kira nak kacau orang je. Ada satu masjid tu, dia tulis dekat tiang tu, apa Allahumma salli alaihi wasallam, dilarang bermain-main dalam masjid. Tak apalah, baguslah peringatan tadi tu. Jadi masa nak sembahyang tu, saya tengok ada seorang pakcik yang kat takbir, Allahu Akbar. Kawan dia lagi cuit tu, Allahu Akbar. Model saya lah kuliah saat gini. Habis mukadimah saya nak tanya jujur ni tuan-tuan sekalian ni. Dekat masjid ni yang tulis dekat setiap tiang ni, dilarang bermain-main dalam masjid ni, untuk siapa ni arahan ni? Dia pun diam. Saya tanya ni, jujur ni jawab. Untuk budak-budak Ustaz, budak-budak je main. Yang tadi ada orang tua saya nampak tu. Bukan budak-budak tu. Pakcik-pakcik, orang dah angkat takbir dah ni, main lagi. Jadi saya kata kalau macam tu kena tulis sikit. Dilarang bermain-main dalam masjid untuk orang tua semua. Jadi nak kita kata apa? Tu nak sembahyang dan lagi kacau. Panggil macam budak-budak. Nampak macam kasar kan? Tapi
Nak cerita benda macam tu lah. Kan? Kacau orang sembahyang ni. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan lagi guru saya Baba Khairul Anwar hafizahullah taala, pondok Gajah Terayak. Saya dengar di Kedah, Citera Kedah. Buat pondok dalam hutan. Masa buat pondok tu, buat orang komen buat apalah hutan, bukan orang datang. Tapi bila bab agama ni Tuhan campakkan hati-hati, datanglah, bukalah kat mana pun, orang datanglah. Dia ada karang satu kitab ni, Nida'ur Rahman li ahli iman li mu'anati ahli syaitan. Seruan daripada Allah Ta'ala, khas untuk orang beriman, untuk kita memerangi musuh syaitan ni. Di antaranya beliau sebutkan, kita kalau kalah berperang dengan musuh yang nampak, macam sahabat berperang, kalau kalah dikira syahid. Tapi kalau kalah dengan musuh yang tak nampak ni, maka kita akan terkena fitnah ataupun melemahkan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Contoh daripada dia. Contohnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kata apa? Bagi mereka yang bangun subuh lambat, telajak subuh, balu syaitan fi uzunih, syaitan dia akan kencing di telinga orang tersebut. Minta maaf bahasa nah. Kalau manusia kencing dekat seseorang dengan syaitan kencing, mana bahaya lagi? Kita geram mana lagi? Geram manusia lagi lah. Tapi kita boleh pukul dia balik. Tapi kalau syaitan kencing ni dekat kita, orang tu tak sembahyang subuh, dia bawa air kencing syaitan tu jumpa dengan orang, bawa pergi ofis, bawa pergi pejabat. Lama-lama dia akan melemahkan keyakinan. Tak apalah, dah subuh lambat, dia kurang sikit, esok dia akan jadi mula malas. Malas, lambat. Keyakinan kita dengan Allah pun rasa kurang lah. Dia akan malas nak sembahyang awal waktu. Dia semua ni kalah dengan syaitan yang pertama ni. Itu bahaya lagi. Zahirnya nampak kita geram dengan manusia yang kencing tu. Tapi kalau syaitan kencing lagi bahaya. Lagi, kalaulah kita kalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalah dengan musuh yang nampak ni, tetap juga mendapat kemuliaan sebab berperang di jalan Allah Ta'ala. Tapi kalau kalah dengan musuh yang tak nampak ni, kita akan kena fitnah. Contohlah, ada zikir-zikir yang Nabi bagi tahu kepada kita, yang kita kena buat setiap hari. Contoh apa kita sebut semalam, la haula wala quwata illa billah il aliyil azim. Itu Nabi sarankan. Banyak zikir yang Nabi sarankan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tadi kalau boleh bila tu Nabi suruh baca setiap hari. Tapi para ulama sarankan bila lepas sembahyang sunat subuh, sebelum sembahyang fardu subuh, baca yang tu 100 kali. Ada surah-surah yang Nabi suruh baca setiap malam, setiap hari. Surah Yasinnya, Waqiahnya ada. Malam kita nak tidur baca Al-Mulk dan juga Sejadah. Habib Salim Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala, dia digelar sebagai Sultanul Ulama. Kalau lepas ba'dah Isyak, rakaat pertama baca Sejadah, rakaat kedua baca Al-Mulk. Kerana kelebihan dia, ka'annama qiyamil lailatul qadri, seakan-akan kita berdiri malam Al-Qadar. Bayang ba'dah Isyak baca dua surah tersebut. Itu dia. Jadi ada orang, tu dia 100, biar betul. Dia tinggal dah. Ada orang dia rasa banyak 100, tu dia 100. Dia tinggal. Nabi suruh sadang lagi sembahyang duha, sembahyang witir. Tapi kita ni kadang-kadang tak buat. Maka kita dah kena fitnah dengan syaitan. Ni sebab tu Nabi, di antaranya Nabi mengadu kepada Allah Ta'ala, wa qala Rasul, ya Rabb, inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, wahai Tuhan, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Quran sebagai barang peninggalan mereka. Quran ada, tak dibaca. Jadi sebenarnya manusia ni dah kalah. Kita dah kalah dengan musuh kita ni. Maka kalau kita lihat, cuba tengok yang ada Quran ni, muka surat, apa saya tak tahu. Tapi surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf nah, masya-Allah. 151 ayat yang ke 16 17. Allah rakamkan perkara ni dalam Quran. Lagi kita akan tengok pula ayat yang menunjukkan syaitan ni bagi tazkirah. Tu dia. Kata Allah Ta'ala, qala fabima aghwaytani. Wahai Allah, setelah engkau telah menyesatkan aku, la aq'udanna lahum. Lam dalam bahasa Arab ni kita tengok ada lam, ada nun. Nampak betul?
Di lam ni maksudnya litakid, li confirmation, untuk confirmation. Kata syaitan, bila engkau telah menyesatkan aku jadi sesat, la aq'udanna, pasti aku akan menyesatkan lahum anak Adam ni, siratakal mustaqim, daripada ikut jalanmu yang lurus. Maka syaitan janji kepada kita ni, dia nak ganggu kita ni daripada beberapa arah. Kita ni ada berapa arah? Ha. 6. Ahsan, betul. Tapi tengok pada ayat 17 ni. Syaitan dah janji nak sesatkan manusia, tapi dia akan ganggu kita ni daripada beberapa arah saja. Tengok, summala'atiyannahum min baini aydihim. 1. Dan yang pertama, kata syaitan, kemudian la'atiyannahum, aku akan datang kepada manusia tu, min baini aydihim, daripada arah depan. Wa min khalfihim, yang kedua datang daripada arah belakang. Yang ketiga, wa an aymanihim, daripada arah belah kanan. Yang keempat, wa an syama'ilihim. 4 saja. 2 lagi kenapa? Ini ada tafsir daripada Ibn Abbas. Saya pagi tadi ingat nak lukis muka orang, buat gambar depan belakang, tapi tak erti nak lukis-lukis ni. Tak apalah, faham gitu kan. Yang pandai lukis boleh lukis lagi. Arah syaitan ni. Baik, dia ada tafsir Ibn Abbas. Semalam pun saya kongsi tafsir Ibn Abbas juga. Yang mana Nabi mendoakan, ya Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Itu saya letak nama ni Abbas ni. Mudah-mudahan faqih lah. Amin insya-Allah. Baik, di sini beliau tafsirkan satu-satu apa yang dimaksudkan daripada depan, belakang, kanan, kiri ni. Tengok, yang pertama saya kata Sayyidina Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan syaitan yang pertama ni dia akan berganggu, menyesatkan kita datang daripada arah depan, bermaksud dia nak buat bagi kita ni tak rasa yakin ataupun tak percaya kepada akhirat. Allah, ni bahaya sekali. Akhirat ni benda yang gaib. Mula-mula sekali surah Baqarah, Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Allah sebut apa? Dah bagi Quran ni, alladzina yu'minu bil ghaib dulu. Mereka-mereka yang beriman dengan perkara gaib. Maksudnya beriman kewujudan Allah Ta'ala, beriman adanya akhirat. Kesannya dia, wa yuqimunas salah, kesan dapat sembahyang. Wa yu'tuna zakah, kesan dapat bayar zakat. Ini yang paling bahaya sekali. Datang daripada arah depan nak buat bagi kita ni lupa pada akhirat. Lupa pada akhirat maksudnya apa dia? Kehidupan kita ni suruh dia nak bagi kita buat, jangan anggap ada pahala, ada dosa. Jangan anggap adanya akhirat, adanya syurga, adanya neraka. Ni bahaya sekali. Sedangkan orang beriman ni sifat dia berjaga-jaga. Nak buat ni mesti tahu dosa ke tak. Contohlah ulama sufi kata apa? Saya bawa anak-anak pergi ke zoo kan. Kita ambil pengajaran daripada kucing. Contoh kata ulama sufi, bila tengok kucing, siapa bela kucing sini? Kucing siam ke kucing apa? Apa boleh belajar daripada kucing? Belajar apa dengan kucing? Dia kata ulama sufi, manja lagi. Kasih sayang macam-macam lah. Tapi kata ulama sufi, ta'allamtu minal hirrataini syai'aini. Aku belajar daripada kucing 2 benda. Yang pertama, ta'allamtu muraqabatu lillahi ta'ala. Aku belajar bagaimana nak mengawasi diriku ni daripada Allah Ta'ala. Mengawasi diri macam mana ni? Tengok kucing. Kucing, kalau dia nak tangkap burung ke sebagainya, dia susun langkah kan? Sikit, supaya burung tu tak lari. Jadi, macam itulah kata ulama sufi, aku belajar mengatur langkah ni. Mengatur percakapan, mengatur perbuatan, supaya tidak tersalah dalam melakukan dosa. Lagi yang kedua, aku belajar daripada kucing. Ni tak tahulah kucing bandar ada ke tak ni. Kucing ni sifatnya kalau dia lepas buang najis, dia akan timbuskan dengan pasir ke tutup. Maka aku belajar supaya dosa aku ni tak dibukakan nanti di akhirat kelak. Maksudnya apa? Cepat-cepat taubat, padam dosa yang dah buat tu, padam. Supaya tak dibongkarkan nanti di akhirat kelak. Tu kucing kampung kot, kucing bandar. Tapi ada jugalah kucing tak pandai tu, dia buang tengah jalan je. Ini belajar daripada kucing. Macam tu juga ni. Sifat orang beriman ni, dia akan ambil perhatian melibatkan perkara akhirat dia. Benda ni aku buat untung tak untuk akhirat aku? Aku buat ni dapat dosa ke pahala? Dan benda ni cukup bahaya ni.
Sebab tu syaitan serang yang pertama ni tak bagi percaya akhirat. Bila tak percaya akhirat, tak sembahyang. Dosa buat tak heran. Dia kata tak apa dah. Dah kalau dosa nanti ambil uduk ke sebagainya, salam, selesai. Bahaya. Kan? Saya tak ingat dulu dekat Selangor, kat Puchong lah, mana tahu bunyi satu dentuman yang kuat. Boom. Lepas tu adalah ustaz-ustaz ni ambil perangai, kita pun tak tahu itu bunyi apa. Tapi kita sudah berada di akhir zaman. Kemungkinan Allah Ta'ala nak peringatkan kita ni sesuatu supaya dekatnya kita dengan akhirat. Tiba-tiba budak-budak Twitter ke Facebook tulis, tengok ustaz-ustaz akhir zaman ni, ustaz sekarang ni, sikit-sikit kiamat, sikit-sikit kiamat. Kiamat ni benda mitos, benda dongeng. Allah, serabut dah kita dengar tu. Rukun iman 6. Tolak 1 jadi berapa? Tak jadi 5. 5 matematik. Tak ada yang main, kosong terus. Nampak tak? Matematik 6 tolak 1, 5. Ini berukun iman tolak 1, boleh jadi kufur. Nak kita kata apa ni? Ada yang dah terkena ada serangan daripada depan. Yang ni dia nak attack sungguh ni. Na'udzubillah misalnya. Wa min khalfihim. Yang kedua daripada arah belakang. Apa maksud? Syaitan datang daripada arah belakang ni. Yang dimaksudkan apa dia? Supaya kita ni lalai dengan perkara dunia. Ada handset, ada wifi, ada TV, nak bagi kita lalai je. Dan syaitan ni dia asalnya ketua malaikat. Dia tahu setiap orang tu macam mana. Untuk budak-budak macam mana, untuk hak remaja macam mana, untuk hak dewasa macam mana, hak berumur macam mana, dia tahu macam mana nak buat. Contohlah, saya tengok dulu budak-budak ni. Masa nak pergi satu masjid tu, ada budak-budak ni, darjah 2, darjah 3 tu, duk main daun ni. Cok tu, laju pula tu. Orang azan. Saya kata kat dia, jom adik pergi sembahyang. Azan Zuhur waktu tu. Kami sembahyang malam je bang. Oh, boleh pula. Kenapa tak sembahyang? Ni seronok ni memang, seronok ni. Sekejap dulu. Kan? Jadi kami sembahyang malam sebab apa? Sebab mak ayah ada. Tu pun kalau mak ayah kami suruh. Kalau mak ayah kami tak suruh, kami tak buat. Dan gambar tu pula gambar Allah. Nak sebut pun malu. Boleh main perang gambar yang tak sepatutnya tu. Bahkan ada budak-budak sekolah yang jual pula. Mana gambar yang paling seksi, mahal sikit. Mak ayah pula yang tolong printkan. Nampak tak? Ni budak-budak bangsa kita ni seronok dengan dunia mereka lah. Umur 20-an ke 40-an ni seronok dengan handset. Tak habis-habis buka. Kan? Ada lagi, ada sahabat saya cerita, kawan tu dah janji dah. Dia kalau cukup dalam bank ada 3 juta, tak mau buat apa dah. Nak pergi masjid dah. Dah main saham, buat bisnes, cukup 3 juta dalam bank. Tak cukup. Nabi kata, kalau ada satu lembah emas, nak buat lagi. Nak ambil lagi lembah emas yang kedua. Jadi itu cara dia. Syaitan dia ikut masing-masing cara dia. Ada orang suka dekor, suka shopping, lepas shopping, masing-masing cara dia buat. Yang pertama nak bagi kita ni leka dengan benda dunia kita ni. Semua orang ada handset. Maka semua orang akan dipertanggungjawabkan akaun yang dia ada, handset yang dia ada, apa yang digunakan. Kerana handset ni harta kan. Maka harta kita ni akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita gunakan. Maka syaitan dia datang daripada arah belakang nak bagi kita leka dengan dunia kita, kata Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa an aymanihim. Syaitan datang daripada arah belah kanan. Yang ketiga ni. Apa maksud belah kanan ni pula? Yang maksudkan di belah kanan ni, syaitan nak buat bagi kita ni tidak ikhlas dalam beramal. Ni datang kuliah ni kena paksa ke macam mana? Tak ada kan? Paksa diri lah. Paksa diri tak apa. Lama-lama datang ikhlas. Ni kalau hari ni datang mengaji. Hak saya ni pun, siapa-siapa mengajar ke yang main mengaji ni, tak ada siapa pun paksa ni. Lela hati nak mengaji kerana Allah ni, cukup takut ni. Dia cukup marah orang yang buat satu benda ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dia nak buat benda, dia bisik, tak apa, buat benda baik. Tapi buatlah nak bagi orang puji kamu. Kan? Ni cukup apa? Syaitan ni dia ada keadaan yang waktu dia rasa besar, waktu dia rasa kecil. Kecil dia tu macam seekor lalat, Nabi kata. Dia mengecil badan dia. Antaranya ni lah. Bila manusia ni buat benda ikhlas sungguh, dia rasa lemah. Aku tak dapat nak kalahkan dia. Dia menang hari ni. Dia cukup marah ni. Antaranya lagi bila orang azan.
Bila orang azan tambah-tambah, kita dengar, kita jawab azan. Dia rasa, aku nak bagi dia ni lawan azan. Tiba-tiba dia boleh hormat. Sama juga macam hormat. Hari ni tak kira lah. Orang azan ke apa, nak menyembang seperti tu juga. Kita hak orang mengaji jangan terikut-ikut. Biar ada prinsip. Kan? Ni orang duk azan, kita dah mengaji, duk ikut sekali sembang. Tak jadi. Orang mengaji kena ada beza dengan orang yang tak mengaji. Kan? Seperti mana apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada contoh nak bagi kita. Baik, apa tadi? Lupa lah saya nak bagi contoh tadi tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ada keadaan yang syaitan jadi rasa besar. Tadi kecil. Bila ikhlas, kita ikhlas orang azan. Hari Arafah satu lagi, saya lupa. Hari Arafah ni kan, dia diambil daripada perkataan Arafah. Arafah ni dia, kisahnya banyak lah. Nabi Adam bertemu semula dengan Sayyidatina Hawa. Kan? Itu di padang Arafah. Ingat tak dulu ibu-ibu sekalian, bila kali pertama jumpa dengan isteri, bila kali pertama jumpa dengan suami kan? Ada juga perkataan Arafah ni diambil daripada perkataan i'tarafa. Manusia ni mengaku kesalahan dia. Jadi syaitan cukup marah kalau orang ni mengaku kesalahan, mengaku kita buat dosa ni. Macam tadi kita baca apa? Sayyidul Istighfar. Dalam Sayyidul Istighfar ni ada apa? Ada pengakuan kita buat dosa. Abu'u laka bi ni'matika alayya bi dhanbi faghfirli. Aku mengaku, ya Allah, aku buat dosa ni. Ampun dosaku ya Allah. Oh, dia cukup marah ni. Sebab tu pada hari Arafah, Nabi kata apa? Dosa-dosa manusia ni Allah Ta'ala boleh ampun semua. Sehingga para ulama menyebut, sesiapa yang anggap hari Arafah ni, aku ni dosa banyak, kalau minta ampun pun Tuhan takkan ampun. Tukar jadi dosa besar. Kenapa? Buruk sangka dengan Allah Ta'ala. Pada dalam hadis kursi Allah sebut, aku nak ampun dosa. Tapi dia kata, aku dah dosa banyak, Tuhan takkan ampun. Dosa besar terus. Sebab kemuliaan hari Arafah tu. Ini keadaan syaitan jadi kecil bila manusia ni, bila kita ni mengaku kita buat dosa. Dia rasa lemah sangat, kecewa sangat. Ada time dia jadi besar. Bila? Contoh Nabi kata, bila kamu nak marah ni, jangan sebut, ta'isa syaitan, celaka syaitan. Bukan maksud perkataan tu. Yang Nabi nak maksudkan ni perkataan yang keluar pelik-pelik ni. Allah, hari ni kita tengok lepas 19 hari bulan ni, mulutnya, Facebooknya tak kira siapa, semua bukan nak tulis benda yang pelik-pelik. Kan? Nabi bukan maksudkan perkataan celaka syaitan tu, tapi perkataan-perkataan yang kesat ni, yang kita tengok kamus pun tak ada. Cari mana perkataan ni, tak jumpa pun. Kan? Syaitan kata, ni geng aku dah, clear. Tapi Nabi kata apa? Kalau nak marah, Bismillah. Syaitan kata sepatutnya dia ni marah. Lepas sungguh-sungguh ikut nafsu dia. Tapi boleh dia cover dengan Bismillah dulu. Syaitan rasa kecewa. Kan? Bila lagi syaitan rasa seronok ni? Kita sedia maklum waktu syaitan keluar ni bila? Dekat maghrib. Kan? Kadang 6.30 tu, waktu tu lah orang seronok nak pergi ke pasar malam. Kan? Orang Kedah panggil nat. Pasar minggu kan, pasar malam ke? Orang Kedah panggil nat. Nat juga lah, insyaAllah. Kami panggil nat, bukan skru tu. Jadi pasar malam kami panggil nat. Jadi ada orang kita tengok, Allah, dekat-dekat maghrib seronok keluar. Kan? Jadi waktu tu syaitan, dia bergembira seronok. Tiba-tiba tengok manusia pun keluar. Ni geng aku dah, dia seronok. Jadi sini, perkara yang melemahkan syaitan, apabila manusia ni buat benda yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Maka sebab tu dia ganggu kita ni. Hab cakap lah. Bagi orang nampak power sikit. Hebat dalam syarah ni. Hak mengaji, bagi nampak rajin sikit mengaji. Dia nak buat bagi kita ni tak ikhlas dalam beramal, dalam buat ketaatan. Itu yang ketiga. Wa an syama'ilihim. Kemudian syaitan dia akan ganggu kita daripada arah belah kiri. Apa maksud belah kiri ni? Iaitu syaitan nak kita gunakan anggota badan kita ni untuk buat maksiat, buat dosa. Mata guna buat dosa. Telinga buat dosa. Mulut kata kepada orang. Hati pun buruk sangka kepada orang. Pemikiran pelik-pelik. Fikir benda yang bukan-bukan. Itu bahaya dia. Dia nak gunakan kalau boleh semua anggota badan kita ni, jangan satu pun buat pahala. Jadi, ala kulli hal, benda-benda macam ni kalau kita dah tahu dah, taktikal serangan ni, kita akan selamat insyaAllah. Wala tajidu aktharuhum syakirin. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wala tajidu, kamu akan
dapati aktsaruhum, ramai di kalangan mereka ini tidak bersyukur. Ramai manusia tak bersyukur. Seperti mana semalam kita sebut, manusia ni Allah Ta'ala, para ulama sebut, boleh jadi zalim, boleh jadi saya sebut malam zalim dan juga semalam saya sebut dah kan, khianat kan. Manusia ni boleh dikira zalim, boleh dikira khianat. Zalim kerana apa? Allah bagi anggota badan yang elok, tapi guna buat dosa. Zalim. Tak guna nikmat sebut bagi elok. Khianat, tahu sunnah Nabi contohnya, tapi tak mahu nak beramai. Nak sangat syafaat Nabi, tapi lupa Nabi, boleh jadi khianat. Kecuali mereka-mereka yang Allah Ta'ala merahmati dia. Ni Allah Ta'ala sebut ni. Sebab manusia ni banyak salah anggota badan dia. Jadi dua arah lagi kan. Arah mana? Semua ada 6 kita. Depan, belakang, kanan, kiri. Kita ada lagi 2. Atas dan bawah. Maka Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tanya kepada sahabat-sahabat dia, kamu tahu 2 arah lagi yang tak boleh syaitan datang ganggu kita? Kan? Beliau sebut atas dan bawah. Lalu ditanya kenapa? Yang pertama daripada arah atas. Arah atas ni kata Sayyidina Ibn Abbas, kita akan selamat daripada gangguan ini, daripada perkara yang menyebabkan terputusnya hubungan kita dengan Allah apabila kita buat benda yang mendatangkan rahmat Allah. Jadi yang maksud daripada 2 lagi penyelamat, iaitu daripada arah atas, arah bawah. Arah atas ni penyelamat daripada apabila kita buat perkara yang mendatangkan rahmat Allah, kita akan selamat. Contoh sekarang ni lah. Sekarang ni orang yang betul-betul bagi fokus dalam pengajian, masuk mana-mana Malaysia semua, dia kena rahmat Allah. Bila kena rahmat Allah, apa bukti dia? Ni sekarang ni Allah jaga mata kita ni, telinga kita, mulut kita, kan? Tangan, kaki kita ni. Termasuk sekarang ni pemikiran kita pun Allah jaga. Hati pun Tuhan jaga ni. Tak ada buruk sangka dengan orang, tak ada terintah benda tak elok, betul tak? Kau ada, tak ada. Kita, Masya Allah, ni Tuhan jaga, sungguh Masya Allah. Tapi kalau keluar habis, belum tentu lagi. Kadang nak kata kepada orang, kadang pandang sinis pada orang, belum tentu. Maka kita kena buat benda yang mendatangkan rahmat Allah dalam rumah kita ke, dalam kereta kita ke, dalam pejabat kita ke, insya-Allah selamat. Anak-anak selamat, orang yang dekat dengan kita selamat insya-Allah. Jadi duduk majlis ilmu ni kena rahmat Allah banyak. Majlis zikir dan sebagainya, alhamdulillah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua daripada arah bawah. Penyelamat kita yang kedua daripada arah bawah. Kata Sayyidina Ibn Abbas, syaitan kalau datang pada arah bawah, seakan-akan dia nak sujud pada kita, maka dia tak maulah. Tapi yang dimaksudkan daripada arah bawah ni apa dia? Apabila manusia ini sujud kepada Allah Ta'ala, sujud yang betul lah. Betul, kalau kita lihat sujud ni tak kena dengan fiqh, maka syaitan gelak je lah. Fiqh macam mana? Syarat sujud mesti kena perut jari, bukan perut ni, perut jari. Perut ni lah apa yang kita temukan. Jadi ataupun yang kita letakkan di lantai. Kalau sujud hujung-hujung saja, kena tak? Dia tak bertemu kan? Jadi bila tak bertemu, dia tak namanya perut jari. Butunul asabi'. Dia mesti kena perut jari. Kan? Ni hak kena ni. Jadi kalau orang semayang tu kedekut, tak hujung je sikit, tambah-tambah kaki terangkat, Allah, mana nak sah sujud dia? Jadi kalau dia ni sujud betul-betul, syaitan cukup marah. Kata syaitan, kita boleh sujud ni sama dalam semayang ataupun luar semayang kan? Kita ada sujud tilawah dia. Syaitan kata apa? Waili, celakalah aku. Umira ibn Adam bisujud fayasjud falahul jannah. Anak Adam diperintahkan untuk sujud, lalu mereka sujud, maka bagi mereka syurga. Dan aku ini umirtu bisujud falam asjud, aku diperintahkan untuk sujud tapi aku tak sujud. Faliyan nar, bagiku neraka. Dia pun tahu punca dia masuk neraka sebab apa? Sebab tak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sebab tu orang yang kuat semayang, dia kuat benteng dia. Banyak semayang sunat, benteng dia ni kuat. Sebab syaitan cukup lemah bila tengok orang sujud banyak ni. Ini sekata Sayyidina Ibn Abbas, kalau kamu nak selamat,
maka perbanyakkanlah sujud kamu. Nescaya orang yang ada di keliling kamu ni selamat. Sebab tu kata Sabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala, bila tengok anak dia sedang tidur, maka dia bangun solat. Dia kata, wahai anakku, la'azidanna salati. Aku akan tambahkan jumlah solatku ni, supaya engkau ni dipelihara oleh Allah Ta'ala. Maka dia baca Quran apa? Wa kana abuhuma salihah. Dalam surah Kahfi kan kita baca. Dan adalah kedua ayah kepada kedua-dua anak yatim ni salihan. Anak yang soleh. Ayah mereka ni ayah orang soleh. Jadi kata Sabit Bunani, aku tambahkan semayang, mudah-mudahan engkau juga dipelihara seperti mana dalam surah Kahfi, dua orang anak yatim tu dipelihara. Kan kisah dia macam mana? Rumah yang roboh. Maka Sayyidina Khidir minta untuk nak betulkan rumah. Pada mula-mula sampai nak minta tumpang rumah, orang kampung tak bagi. Kan? Jalan-jalan sikit tengok rumah nak roboh, nak tolong perbaik sukarela. Sayyidina Musa kata, tadi dia bahasa kita lah. Kan? Apa sepatutnya kamu boleh minta upah. Laqad ta'alihi ajra, kamu boleh minta upah ni. Di sini ada perbezaannya kita. Pemisah kita sini. Kenapa aku tolong ni? Kerana rumah ni milik dua orang anak yatim. Kalau roboh, maka akan terkeluarlah, orang nampak harta anak yatim ni, lalu orang pakat curi harta anak yatim ni. Kenapa mereka dijaga ni? Kenapa mereka selamat ni, anak yatim ni selamat? Wa kana abuhuma salihah. Sebab ayah kedua mereka budak ni orang soleh. Dalam tafsir Ibn Katsir disebutkan ayah mereka ni bukan ayah betul, bukan ayah kandung. Tok Wan yang ketujuh tu. Jadi Tok Wan yang ketujuh soleh, anak cucu selamat. Kalau Tok Wan tujuh pun soleh, anak cucu selamat, apatah lagi yang dekat. Kan? Sebab tu di sini banyakkan sujud, bukan kita saja selamat, kata Sayyidina Ibn Abbas, orang yang terdekat dengan kita pun selamat juga. Ini yang panggil apa ni? Dua perkara yang menyelamatkan kita daripada diganggu oleh benda-benda yang menghalang kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, nanti syaitan dah bagi peringatan kepada kita. Kamu jangan salahkan aku. Ada ayat Quran, cuba tengok surah Ibrahim pula. Surah Ibrahim ayat yang ke-berapa? Ayat yang ke-22. Ni kenapa kita bawa tajuk ni? Allah Ta'ala ni dah bagi semua dah dalam Quran ni. Satu-satu cerita apa syaitan nak buat macam mana kepada kita ni. Tapi manusia nanti dia akan menyalahkan syaitan. Ni semua syaitan ni. Allah kata jangan salahkan. Tengok muka surat 258 ayat 22. Surah Ibrahim. Jumpa. Tengok syaitan bagi tazkirah. Ayat ni ayat yang mana kata para ulama syaitan bagi tazkirah. Ni tutup tajuk ni lah. 22 apa? Kat 11.30 dah. Okey. Wa qala syaitan, Allah rakamkan. Lamma qudiyal amr. Syaitan telah berkata apabila telah selesai urusan. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada kamu wa'dal haqq, perjanjian yang benar, yang betul. Wa wa'adtukum. Wa qala syaitan dah kata, lamma qudiyal amr, apabila dah selesai semua urusan perbicaraan ni, innallaha wa'adakum, Allah Ta'ala dah janji kepada kamu ni wa'dal haq, janji yang benar, janji yang betul. Wa wa'adtukum, aku juga janji macam-macam kepada kamu. Fa akhlaftukum, tapi aku sendiri yang memungkiri janji. Nampak tak dia bagi tazkirah? Kan? Jangan duk salah aku. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku ni tidak ada apa-apa kuasa ke atas kamu. Illa an da'utukum, melainkan tugasku ni ajak kamu ni buat jahat. Fa akhlaftukum fastajabtum li, tapi yang kamu gatal-gatal nak ikut aku, kenapa? Tu saya terjemah macam tu lah, sama. Betul tak terjemah nah? Baik orang lah maksud jangan. Terjemah santai-santai tu. Syaitan bagi sebut lagi. Fala talumuni, jangan salahkan aku, jangan cela aku, jangan kecam aku. Walumu anfusakum, tapi kecamlah diri kamu, salahkan diri kamu ni. Kan? Ma ana bimusyrikhikum, aku ni tidak dapat nak kuasai kalian. Wa ma antum bimusyrikhi, kamu juga tak dapat nak kuasai aku. Tu dia.
Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Inni kafartu, aku ni kufur, maksudnya berlepas diri. Bima asyraktumuni, apa yang kalian syirikkan dengan aku ni sebelum ni, kamu duk ikut aku ni, sekarang ni aku lepas diri, aku tak akan tanggungjawab. Bukan aku. Nampak dia kata apa? Innal zalimin. Ingat. Saya tengah ingat. Orang-orang yang buat zalim ni, tak semayang tu zalim, tak ikut perintah Allah tu zalim. Lahum azabun alim, bagi mereka dapat azab yang pedih. Ayat ni nanti balik kongsi kepada anak-anak ke keluarga ke, cerita pasal syaitan bagi tazkirah. Syaitan bagi tazkirah nanti peringatkan kepada kita ni, apa dia ni pun dia kata dah, aku ni sendiri banyak janji macam-macam, tapi aku sendiri yang mungkin janji. Kan? Yang kamu gatal-gatal nak ikut aku kenapa? Ala kulli hal, kalau boleh halal syuh-syuh senanglah. Tapi dia tak nampak. Jadi ala kulli hal, ini benda-benda yang boleh mengganggu proses kita untuk nak berhubung dengan Allah Ta'ala. Kalau kita sedar tujuan kita ialah nak menuju kepada Allah, nak bina hubungan dengan Nabi SAW, maka kita kena kenal siapa musuh kita. Kan? Jadi kita kongsi tadi apa? Musuh kita yang pertama nafsu kita. Yang kedua boleh jadi diri kita sendiri. Sifat malas, sifat kedekut, sifat lemah kita ni, kemudian kita kongsikan berkaitan dengan musuh kita yang bahaya yang tak nampak, syaitan. Tapi kita jangan menyalahkan. Kerana Tuhan, Quran dah bagi petunjuk kepada kita ni satu persatu bagaimana untuk kita menghadapi supaya lancar perjalanan kita ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kan satu sahabat Nabi namanya Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ini bukan perempuan, ini lelaki. Rabi'ah ni bukan nama perempuan saja. Lelaki, dia khadam Rasulullah, tukang orang miskin, tukang bawa air wuduk untuk Nabi SAW. Tukang bawa air wuduk untuk Nabi, khadah hajat untuk Nabi wuduk. Maka bukan, itu Zubair bin Awam, Malik bin Sinan yang hisap darah Nabi. Beliau ni miskin. Jadi bila duduk khidmat dengan Nabi, Nabi tanya nak apa? Dia pun terfikir, aku nak minta apa ni? Maka kata beliau, tidak ada permintaan yang terbaik melainkan dia minta, inni uridu murafaqataka fil jannah. Aku minta supaya nak duduk rapat dengan engkau, wahai Rasulullah, dalam syurga pula. Ni sahabat ni tak ada benda yang lain, duduk dengan Nabi ya dalam syurga. Maka Nabi kata, boleh, fa'inni ala nafsika. Kalau macam tu aku akan tolong kamu. Tolong doa. Tapi kamu kena tolong dari kamu ni because sujud, dengan perbanyakkan sujud. Yang dimaksud kata Imam Nawawi ialah dengan memperbanyakkan sembahyang sunat. Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau letakkan hadis ni dalam tajuk babul mujahadah. Mujahadah ni apa? Bab sungguh-sungguh. Orang Kedah kata bab pulun. Pulun sungguhlah. Kalau kamu betul-betul nak duduk dengan Nabi dalam syurga kelak, pulun sungguhlah sembahyang sunat. Kan? Pulun sungguhlah sembahyang sunat. Kan? Ini siapa-siapa, kata Imam Ghazali, siapa-siapa yang melebihkan perkara sunat sedangkan dia mengabaikan perkara yang fardu, dia maghrur, tertipu. Kan? Jadi kok mana pun syariat mesti jaga. Syariat tunggang langgang, tiba-tiba banyak sembahyang sunat, banyak selawat, fardu tak jadi, tak buat, tak jadi juga. Tak jadi. Jadi ala kulli hal, zaman kita ni, alhamdulillah lah, ada majlis maulid, ada majlis ni, ada orang tak senang, bukan orang lah. Benda-benda yang duk berkawan dengan jin ni tak senang. Dah secara cerita, sahabat saya duk buka majlis lah, selawat, duk buat burdah, dia buat. Kemudian datang orang pelik-pelik daripada mana jauh ni, sahabat saya duduk di Kedah. Datang macam-macam orang. Dia kata, Ustaz, kami tengok tempat Ustaz ni bagus, selawatnya, maulidnya. Tapi yang kami duk cek ni, tu dia. Dia cek macam mana tak tahu lah. Tempat ni kurang istighfar. Kurang istighfar. Jadi lepas ni kalau boleh selawat kurang ataupun tinggal selawat, banyakkan istighfar. Nampak macam cara bentuk nasihat tu nampak macam bagus. Tapi sebaliknya, patutnya kenapa tak bagi istighfar, tak bagi selawat? Patutnya dia kata apa? Tambahlah dengan istighfar sama. Tapi dia tak bagi. Rupa-rupanya ada sahabat geng-geng perawatan Islam cek mereka ni jadi kawan lah dengan makhluk-makhluk ni. Hak mereka ni tak suka ni, makhluk halus ni tak suka orang selawat. Dia jadi panas.
Ha? Tak. Depa ni bukan Wahabi lah, tapi depa ni wallahu alam lah yang jenis kawan dengan jin ni. Tapi datang macam tu tujuan nak nasihat. Rupanya rasa panas. Sebab tengok orang selawat banyak, dia rasa panas. Lepas tu syaitan cukup marah kalau orang selawat. Dia tak boleh tengok orang selawat. Jadi sebelum Dajjal keluar, dia ada 30 Dajjal kecil. Dajjal kecil ni dekat dengan manusia. Di antaranya mereka ni disebutkan para ulama tak suka kalau orang-orang yang banyak akan selawat, banyak ingat kepada Allah Ta'ala dan juga Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita ni keselamatan, selamat dunia, selamat akhirat, selamat daripada fitnah zahir batin, dan juga anak-anak keluarga kita ni semua selamat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita ni sentiasa taufik untuk sentiasa mengaji dan juga beramal sampailah akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya awwalal awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.